So Raja menunjukkan seekor ikan di bahagian bawah kolam. Bahagian bawah kolam. Okay. So ikan tu daripada bawah kolam tu 50 cm. 50 cm 50 cm. So 50 cm itu dia punya jarak yang besar lah. Okay, ni jarak dia 50 cm. So 50 cm tu adalah dalam nyata. Maksudnya dalam nyata tu yang sebenar-benar ikan itu berada. Nyata lah. Ikan sebenar berada. Kalau tengok dalam gambar, ini adalah gambar ikan tu. Okay. Lepas tu ini adalah air laut tadi. So ini adalah 50 cm ikan sebenar berada. cm. Okay. So nama dekat sini adalah dalam nyata. Nyata maksudnya ikan itu sebenar-benarnya memang kat situ dia berada. Okay, ni ikan walaupun macam nampak macam roket. Okay. So tulis nama dekat kehadiran. Selepas itu daripada sini sebenar-benarnya bila pembiasan awak akan nampak ikan tu exactly macam berada dekat atas. Lebih kurang. Okay. So di sinilah kita nampak tadi ikan itu punya image. Yang mana kita agak-agak nampak ikan tu sebenarnya kat sini, tapi ini diberi sebagai dalam ketara. Dalam ketara ni adalah kedalaman yang kita ditipulah mata kita. Sebenarnya ikan tu bawah lagi, tapi kita nampak dia tinggi sikit. Okay? Boleh? So daripada sini dia telah memberitahu N. N adalah indeks biasan. N adalah 1.33. So kita review balik apa itu N. N indeks biasan. Kalau air, indeks biasan dia nilai dia lain. Kalau dia guna lain, contoh macam kaca, ada pelbagai nombor yang berkaitan. Okay, indeks biasannya berlainan. Alright, boleh. So seterusnya adalah kita akan lihat formula. Untuk ini formulanya adalah N sama dengan kedalaman yang nyata bahagi dengan kedalaman yang ketara. Ini nama dia dalam nyata bahagi dengan dalam ketara. Okay. Dalam nyata bahagi dengan dalam ketara. Boleh? Okey. So daripada sini kita dapat maklumat tadi dia dah bagi N 1.33. Okey, N 1.33. Lagi apa lagi maklumat yang diberi? Dia juga telah beri kita punya nilai dalam nyata. Yang mana di manakah kedudukan sebenar ikan itu? Itulah dalam nyata. Okey. Jadi masukkan dalam formula 1.33 sama dengan dalam nyata tadi adalah 50 cm. Tetapi untuk soalan ini 50 cm perlu ditukar kepada unit meter. Jadi 50 cm adalah sama dengan 0.5 meter. Sama kan? Okey, 0.5 meter. Jadi masukkan H 0.5 meter bahagi dengan berapa tu? Kita nak cari, kita punya nilai lah H. So daripada sini matematik biasa yang sangat mudah sebenarnya. Jadi bolehlah dibahagikan. Okey, bolehlah dibahagikan menjadi jawapan yang kita dapat adalah H yang kita cari adalah sama dengan 0.38 meter. Okey, 0.38 meter. Alright. Okey, selesai soalan yang pertama. Jadi kena ingat formula lah. Alright, so next one adalah soalan seterusnya. Masih lagi di muka surat yang sama. Okey, masih lagi di muka surat yang sama. 162. Soalan nombor 5. Okey, bila soalan nombor 5 ini, okey, dalam Rajah, lukiskan Rajah Sinar. Okey, soalan untuk tajuk ini, Rajah Sinar adalah beberapa kriteria yang agak penting. Rajah Sinar tu adalah lukisan. Okey, so daripada gambar, sekejap alright, tu gambar dia. Tu gambar dah siap jawapan So saya akan cuba mendelete semula.
Ataupun kita okay lah. So untuk soalan ini awak kena 90 darjah, itulah normal. Dia mesti 90 darjah daripada kita punya sinar ataupun kita punya medium. Okay, medium kita mestilah 90 darjah. Alright. Okay. So saya dah boleh cuba buat. Gambar dia dah siap-siap, gambar objek kat bawah. Gambar objek kat bawah ni adalah gambar sebenar. Maksudnya ini adalah benda sebenar, real. Sebenar-benarnya kita punya objek itu di situ. Tetapi yang patut kita nampak di pandangan mata kita adalah objek itu berada di atas. Okey. Ini adalah kita punya image. Ini adalah objek. Baik. Objek. Alright. So apa yang akan kita lakukan adalah kita akan ambil rajah daripada sebenar. Ambil kemarin gariskan saja. Okey, gariskan saja. Ini yang sebenar. Okey, dan apakah yang akan kita lihat daripada gambar image? So, ianya dalam bentuk dot. Ini adalah gambar image. Dan mata akan nampak mata. Okey. Rajah kita daripada bawah objek ke mata anak panah. Okay. Itulah jawapan yang kita cari lah. Biasanya tak sukar pun. Sebab soalan akan bagi gambar, lepas tu gambar image yang terapung tadi. Boleh? Okay, so next one. Itulah seterusnya. I adalah sudut 7. Okay. Contoh, ini adalah kita punya rajah. Saya ada satu medium udara dan ini adalah medium air. Dan daripada sini kita akan sentiasa buat garis normal. Okey. Apabila saya punya sudut 7. Sudut 7 adalah sudut di mana? Sudut 7 adalah sudut di mana antara garis normal dan sinar 7. Okey, sinar 7. Maksudnya saya punya sinar yang pergi dululah untuk anak panah. So ini dinamakan sebagai I, sudut 7. Okey, dan kita untuk ini kita boleh ingat KL dekat. Kalau ada LK dia akan menjauhi. Rasanya ni tingkatan lower form dah belajar sikit kot. Okey, ini adalah maksudnya kurang tumpat punya medium kepada lebih tumpat. So biasanya awak boleh ingat lah. Awak ingat je lah KL ni. KL dekat. Yang lagi satu tu awak terbalikkan je. Okey, awak ingat ni je. KL dekat. Okey, contoh dekat sini. Udara dengan air. Ini adalah daripada lebih tumpat ke kurang tumpat kan. So dia terbalik. Bila L kepada K, dia akan menjauhi. Menjauhi adalah awak hanya perlu garis jauh. Sudut dia besar daripada normal. Okey, sudut dia besar. Ini adalah kita punya sinar yang terpantul. Okey, saya review sikit lah Boleh Okey. Alright, so kalau siapa yang terkeluar termasuk tu tak apalah jangan risau. Saya akan share recording kelas. Okey. Alright, so ini adalah di mana kes yang pertama. Boleh saya ulang semula lah. Saya ulang semula sikit-sikit lah Okey, sebab kita dah habis bab sebenarnya. Kita dah habis bab dah minggu lepas. Kita dah habis tapi itulah kita ulang semula lah. Alright, yang kedua adalah yang pertama Yang kedua adalah apabila saya punya kita berkenal dengan pula C. C tu apa? C adalah sudut genting. Sudut genting adalah apabila bahan-bahan itu di setiap bahan ada sudut genting dia. Okey, contoh kalau kaca mungkin sudut dia 42. Mungkin kalau indeks sudut genting dia ini berapa? Kenapa dia sudut genting? Sudut genting adalah apabila sesuatu kes tu bila dia sudut 7 dia sama dengan nilai sudut genting bahan,
dia akan automatically sudut yang terpantul akan menjadi 90 darjah. 90 darjah. Okey. Okey. Bagaimana kisahnya? Tadi kisah pertama. So ini adalah kisah yang kedua. Kisah yang kedua adalah apabila saya masih lagi ada sudut terbias, garis normal. Daripada saat ini kita akan tengok ini daripada udara kepada air juga. So saya nak tengok sudut garis normal. Langkah pertama mesti buat garis normal yang mana 90 darjah. Ini adalah normal. Biasakanlah 90 darjah, straightkan aja. Okey, daripada sini apa yang akan kita dapat adalah kita akan lihat sudut sinar tuju. Contoh sinar tuju ni. Okey. Sinar tuju saya contoh Okey, contoh soalan. Contohnya untuk bahan ini sudut gentingnya dia dah bagi 42. Contoh. Okey. Dan saya punya sudut sini saya punya nilai pun 42. Maksudnya sudut tuju saya sama betul-betul 42. Inilah kisah kedua. Yang mana bila dia betul-betul pada sudut 42, garis saya bila dia terpantul, dia akan dapat 90 darjah. Okey, dia akan dapat sinar terbias adalah 90 darjah. Okey, tetapi yang paling jelas tu sinar ni. Masih ada lagi garis yang terpantul yang kita boleh nampak. Tak kuat lah. Dia masih ada tapi tak kuat. Okay, so untuk kes ini, sinar pantulan ini yang 90 darjah ini lebih jelas kelihatan. Okay, ini adalah kes kedua. Kes kedua, ingat semula apabila I sama dengan C, sudut terpantul jadi 90. Okay, ini adalah kes kedua yang awak perlu faham, awak perlu tahu. Alright? Okay, so yang ketiga, saya cuba review semula lah. Cuba lepas ni kita nak buat latihan. Alright, yang ketiga adalah yang paling glamour sekali di abad ini. Nama dia adalah sudut pantulan. Ataupun nama ceritanya adalah pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh bila dah baru belajar dia tak ada masalah. Tapi bila ada banyak soalan dia jadi macam keliru. Tak ada apa cerita sangat pun sebenarnya. Pantulan dalam penuh adalah apabila I saya lebih besar daripada C. Sudut tuju saya melebihi sudut genting bahan. Apa yang akan berlaku? Okey. Dan syarat yang pertama I lebih besar daripada C. Syarat yang kedua adalah cahaya mestilah merambat daripada medium lebih tumpat kepada medium kurang tumpat. Okay, so syarat ini dua kena ingat lah. Tadi dua, satu je. Sekarang syarat dia ni. Okay. Baik. Bila I lebih besar daripada C. Okay, so kita tengok contoh. Ini ada gambar dia, sinar. Lepas tu 90 darjah. Ini saya punya medium. Medium saya masih lagi udara, air. Okay, 90 darjah mesti ada. Dan contohnya, contoh sekarang contoh tadi sama juga. Apabila saya punya bahan ini telah diberi C saya mungkin 42 juga. Contoh. Okay. Dan apabila saya punya sinar dekat sini, saya dapatkan dia 45. Yang mana lebih besar kan? I lebih besar daripada C kan? Sebab 45. Okey, apa yang akan berlaku adalah sinar cahaya ini akan dipantulkan sepenuhnya dalam medium yang sama. Maksudnya dia pump kembali ke sini. Boleh? Okey. Dapat? Itu nama dia pantulan dalam penuh. Itu saja. Maksudnya dia patah balik kepada medium dia sendiri. Okey, dia patah balik kepada medium dia sendiri. Selesai soalan. Boleh? Itu 3 benda lah. Okey, contoh saja. Dan hari ini seterusnya kita akan cuba buka muka surat 164 lah. Selain daripada tadi lah. Apa lagi formula lain? N sama dengan tadi H per H.
betul? N sama dengan, sebelum kita cuti sekolah, kita dah belajar N sama dengan N sama dengan 17. Okay, so tengok muka surat 164, dia suruh kira sudut genting bagi kaca dengan indeks pembiasannya adalah 1.5. Okay, boleh. So apa yang akan kita lakukan? Kita cuba terus apply saja formula. N sama dengan 1 per sin C. Jadi 1.5 sama dengan 1 per sin C. Boleh? Alright. Okay, so ini macam biasalah, matematik biasa je kan. Okay, sin C sama dengan 1 bahagi 1.5. Ya Allah, tulisan mungkin keliru. 1 per 1.5. Okay, so ambil kalkulator. 1 bahagi 1.5. Berapa jawapannya? Boleh jawab soalan? 1 bahagi 1.5. Ya? Tak dapat, tak dengar? Ke tengah tidur sambil tengok cerita? 1 bahagi 1.5. Soalan senang je kot. 0.6 ibu. Alright, so 0.67 lah kita ambil. Okay. Bagus, terima kasih kerana menjawab jawapan di situ. Mungkin malu nak bersuara, tapi tulislah situ pun tak ada masalah. Bagus. Okay, so daripada sini awak boleh ambil kalkulator. Okay, saya tak tahu kalkulator ada kat sini tak? Oh, ada kalkulator awak. Okay, so daripada sini kita akan tekan shift sin. So boleh tak dapat depan? Yes, 41.8. Terima kasih Alisa. So sudut saya adalah, sudut C adalah 41.8. Okay, kakak kalkulator sendiri kat rumah. Kalkulator saya ada masalah kali ni. Alright, so selesai soalan. Terima kasih kerana memberi jawapan. So kehadiran pada hari ini ada 1, 2, Fatin, Aino. Terima kasih Alisa, Amirul, Luqman, Mimi. Seorang lagi nama tak tahu. Tak apa. Alright, so seterusnya adalah kita akan pergi pada pembentukan pelangi. Kita dah pernah belajar di Alam Maya. Kita ada satu recording kelas, tajuk dia pelangi. So kita dah belajar. So itu adalah beberapa perkara. Walau bagaimanapun, pembentukan pelangi juga harus difahami. Okay, harus difahami lah. Okay, pembentukan pelangi dalam buku kerja pun boleh ingat. Yang mana dia datang daripada kisah pembiasan dan juga kisah pantulan. Dan juga kisah penyerakan cahaya. Okey, boleh tengok recording kelas sebelum ni. Ada satu hari kita buat pembentukan pelangi dengan sangat detail. Alright, so hari ini seterusnya saya akan pergi kepada muka surat 165. Yang mana dia adalah tentang logam maya. Logam maya juga adalah perkara yang agak penting lah. Okey, perlu juga diingat. Baik, daripada soalan muka surat 165 tu, cerita pasal logam maya. Yang pertama sekali, kisahnya adalah lapisan udara di atas adalah lebih sejuk. Lapisan udara di atas adalah lebih sejuk. Okey, dan ketumpatan optik adalah lebih tumpat. Okey. Apabila dia bercerita pasal lapisan udara di permukaan pula. Lapisan udara di permukaan. Okey. Lapisan udara di permukaan lebih panas. Dan semestinya lah yang di permukaan adalah kurang tumpat. So ini juga adalah kita dah belajar bersama-sama dengan pelangi pada suatu masa dahulu di satu kelas. Dan awak boleh tengok dalam laman web lah. Ni. Okay. Yang mana kisahnya adalah kalau daripada logam maya ni kita akan tengok, kita akan nampak image itu seakan-akan berada. Okay. Kita nampak dia punya image. Ni macam contoh ni gambar pokok kelapa kan. Ni contoh pokok kelapa. Dan kita nampak seakan-akan pokok kelapa tu berada di bawah. Okay. Jadi untuk kisah ini, apa yang penting adalah awak perlu bercerita lapisan udara di atas ini
lapisan udara di atas ini adalah lebih sejuk bila di atas, dan bila di atas dia juga adalah yang lebih tumpat. Ini kriteria untuk gambar yang berada di lapisan atas. Sementara ini adalah orangnya. Orang ini dia seakan-akan melihat image. Dia nampak ni sebenarnya kat sini, padahal dia dekat atas. Okey, image tu lah. Okey, ini adalah image. Kenapa dia nampak? Kerana semestinya pada masa kurang tumpatnya kita punya bahagian bawah ni, lapisan di bawah ni adalah kurang tumpat, dan lapisan di bawah ini juga adalah lebih panas. Biasanya pada masa ketika panas lah, cuaca panas, macam di padang pasir kan, nampak lopak air tapi sebenarnya tak ada. Okey, so permukaan sini adalah permukaan yang panas. Okey, jadi cahaya merambat daripada lapisan atas. Sebenarnya dia terbias. Lapisan atas ni dia terbias. Okey, cahaya datang kat sini. Dia sebenarnya terbias ke bawah. Beransur-ansur sehinggalah sudut tuju lebih besar. Sudut tuju lebih besar. Okey, sudut tuju saya lebih besar daripada sudut itulah. Okey, sudut tuju lebih besar. Baik. Boleh? Okey. Seterusnya adalah berlakulah kisah pada hari ini, iaitu pantulan dalam penuh. Okey, pantulan dalam penuh. Yang mana sudut, kalau kita boleh dapat lukis lah kan, sudut ini dia normal, dia datang sudut sama. Datang macam ni lah. Ini normal. Ini gambar pokok kelapa. Ini gambar image pokok kelapa. So sudut sini sama dengan sudut sini. Nilai dia sama. Okey. Ini adalah I. Ini adalah reflect. Okey, itulah berlaku pantulan dalam penuh. Boleh? Alright. Boleh dapat Kita dah cerita pasal pantulan dalam penuh. Muka surat 165. Okey. Dapat boleh lah So saya cuba screenshot sikit, buat cerita dia apa yang akan berlaku. Okey, untuk periskop, apa yang penting adalah awak perlu tahu melukis. Tulis nama yang keadaan awak. Tulis nama kehadiran. Okey. Awak perlu tahu bagaimanakah bentuk prisma dalam periskop. Ni antara soalan yang agak famous lah. Satu macam ni. Satu lagi lukisnya macam ni. Bentuk prisma. Boleh? Tak apa. Terima kasih Husna, don't worry. Saya tahu memang masalah lain sikit. Okey, tapi itulah saya record kelas nanti, jangan risau. Okey? Okey. Alright. Terima kasih kerana hadir kelas, jangan risau. Okey, saya tahu memang awak akan keluar masuk. Constantly. Siapa dekat sini? Kita lah kan. Boleh angkat tangan. Ya, 1 2. Angkat tangan. Farisha dengan Amirul sedang angkat tangan. Okey, terima kasih. Alright. So tak apa, yang tak dengar tak apa. Okey. Sana nak angkat tangan. Dekat situ ada tanda tangan. Kat sini kan. Kat sini kan ada tanda tangan. Nampak tak ada tangan tu? Toing. Angkat tangan. Angkat tangan lagi. Boleh? Angkat tangan pun nak kena ajar. Ya betul. Ini bukan. Tak apa. Silakan angkat tangan. Kan? Saya dah angkat tangan lah. Okay, angkat tangan menunjukkan biasalah Google Meet kan. Cikgu buat kelas. Lepas tu dia tak tahu ada kat sini ke tidak kan. Lepas tu Google Meet pun sedang merangka satu feature baru. Angkat tangan kata.
Bagi awak dekat sini je lah. Itu je. Okay. So saya pun sedang memperbaiki apa yang saya lakukan. So saya pun sebenarnya sedang membentuk segitiga dia macam ni ke macam ni. Kalau pasangan. So sini salah. Mesti pasangan dia begini. Satu begini, satu begini. Okay. Bentuk segitiga yang kita pantulkan pun penting. Baik, untuk periskop apa yang berlaku adalah contoh yang pertama Okay, contoh pertama kita tengok satu objek bola. Bola. Lepas tu ini adalah gambar rajah. Yang pertama gambar rajah bola ni dia akan straight je. Pembaris. Luruskan saja. Okay, daripada sini kita punya segitiga prisma ni kita akan buat dia sebagai garis normal. Biasakan buat garis normal. Sebenarnya 90 darjah. Okay. Bila pantulan dalam penuh, dia akan terpantul kembali dengan sudut yang sama. Contoh sini mungkin I 42. So dia akan turun sama sudut. Sini I, sini R. Boleh? Dan bila dia sini, dia akan terus ke bawah lah. Dia akan straight je. Okay. Straight sampai sini. Kenapa dia straight? Kita juga telah pelajari kalau garis saya, okay, tengok gambar yang kedua. Sini lah betul. Yang ini pula. Yang ini bila saya punya prisma 90 darjah di sini kan. So bila saya punya sudut terpantul saya betul-betul atas 90 darjah, dia akan terus je 90 darjah. Kita dah belajar ni sebelum ni Bila dia 90 darjah dia akan terus 90. Okay, dia terus je memacu kejayaan 90. Ini pun dia telah 90 darjah kan. So dia akan terus 90 darjah. Hanya jika dia jumpa pada prisma punya sengit ni, barulah kita akan lukis semula garis normal 90 darjah dengan kita punya segitiga. Okey, dan sambung semula lukisan dengan sudut yang sama. Boleh? Sini punya sudut sama dengan sini. Barulah dapat lukisan yang pertama. Lukisan adalah aspek yang agak penting untuk bab ini. Sebab tu kita sama-sama lukis perlahan-lahan. Walaupun kita dah belajar lukis ni kelas yang sebelum. So saya cuba ulang semula supaya lebih faham. Okey, kenapa yang ini tak ada sudut terbias? Kerana kita dapat ni 90 darjah. Ingat semula kalau dia 90 darjah dia terus direct je. Straight je. Don't belok-belok. Ulang semula, kalau dia terus-terus betul-betul atas 90 darjah, dia akan terus 90 darjah. Okey. Dan itu adalah gambar yang pertama. Biasanya untuk objek ini kita akan dapatkan dia gambar yang kedua. Okey, contoh saya padam sikit. Bola saya ni saya kecilkan sikit. Bola kecil sebab nanti nak lukis. Okey, bola kita kecil lah. Gambar kedua. Gambar kedua masih lagi sama. Kita ambil sisi bawah. Sisi bawah sini. Okey, so straight saja. Sebab apa? Sini 90 darjah tadi. 90 straight je lah. So dia jumpa pada prisma segitiga yang sengit tadi. Sama juga awak perlu lukis garis normal 90 darjah. Dan awak dapatkan sudut yang dalam pantulan dalam penuh sini. So dapatkan sama turun. Pastikan sudut dia sama lah. Kalau ni 40, sini pun 40. Kalau ni 30 lah. Okay, sini 90 kan? 90 tak payah buat apa-apa. Straight saja, don't belok-belok. Straight terus sampai median bawah. Boleh? Kita move very slowly. So next one, dapatkan 90 darjah. Okay. Dari 90 darjah tu, pastikan lukisan saya sama dan ke sana. Sama lah. Okay, so happen to be awak akan nampak gambar dekat sini lah. Awak nak punya mata ni mata. Mata ataupun image lah. Kadang-kadang bukan image pun boleh juga. Boleh? Itu adalah periskop. Periskop lebih kepada macam kapal selam tu. Tengok mata kita kat bawah. Lepas tu kita tengok atas ada tak apa-apa. Kapal selam lah periskop. Alright, so ini adalah lukisan yang agak penting. Habis bab buku teks. So saya cuba ulang semula sikit-sikit. Okay. Selari dengan buku kerja pula. So bab ni kita habis buku teks. Lepas tu kita cuba buku kerja. So lepas ni ada masa lagi kita akan cuba ulang. Alright. So next one adalah kita cuba sama-sama pula. Bila pantulan dalam penuh dia agak famous. 166. Pantulan penuh dia sangat glamour. Tadi cerita tentang periskop.
So sekarang ceritanya adalah tentang gentian optik. Okay, bila dia gentian optik, dia adalah tentang fiber optics lah, telekomunikasi lah yang pentingnya. Okay, sedikit lukisan sahaja. Sedikit lukisan, walau bagaimanapun kita perlu tahulah cara-cara lukisan ini berada. Okey, apa yang berlaku adalah kita ada satu fiber kat sini lah kan. So biasanya itu kat luar ni kita punya gambar luar, lapisan luar dan lapisan dalam. Okey, gentian optik ni terdiri daripada teras dalam. Ini adalah teras dalam. Teras dalam. Dan ini adalah lapisan luar. Okey, lapisan luar. Dan biasanya untuk teras dalam, contoh kat sini kan, dia akan selalu ada garis normal. Sebab kita melibatkan sinar. Ini adalah garis normal. Okey, garis normal. Baik, apakah lah yang perlu boleh kena tahu adalah daripada sini adalah sinar cahaya yang dapat straight je. Garis lurus Okey, sinar cahaya. Okey. Daripada sini juga sinar pantulan dalam penuh dia dah normal. So dia akan terus terpantul. Ni kalau bawah pula lapisan bawah pun ada juga. Okey, lapisan bawah. Ni putus-putus putus. Okey. Lapisan bawah saya, contoh yang kedua, dia akan terus juga sinaran saya yang kedua dia akan ke pantulan, terpantul semula kepada kita punya lapisan dalam lah. Ini kulit luar tak ada apa. Kulit luar lah menyaluti dia lah. Okey, daripada sini juga sama juga, awak perlu lukis normal. Boleh? Normal. Okey. Dan sama juga gariskan. Sini sudut dia. Semula. Sudut yang pantulan dalam penuh. Okey. Dan dia akan berlaku sampailah habis. Maksudnya sinaran itu berada dalam kita punya teras dalam. Terpantul. Dia tidak akan terkeluar. Itu je cerita dia. Atau tentang gentian optik. So gentian optik biasanya terdiri daripada teras dalam dan ada lapisan luar. Okey. Teras dalam ini indeks biasanya lebih tinggi. Indeks biasa lebih tinggi. Okey. Dan dikelilingi oleh penyalut. Ini namanya penyalut ataupun lapisan luar yang mempunyai indeks biasan yang rendah. Okey. Apabila sinar cahaya merambat ke dalam, teras dalam dan pada satu hujung berlakunya pantulan dalam penuh. Okey, pantulan dalam penuh. Berturut-turut sampailah ke penghujungnya. Maksudnya dia akan berada dalam lapisan kita. Okey, beberapa kelebihan fiber optics atau gentian optik, dia lebih nipis, lebih ringan, dan bila dia dalam ni sahaja dia tak keluar-keluar, kita boleh masukkan lebih banyak maklumat dengan cara yang lebih pantas. Dan dia tidak ada gangguan. Maksudnya dia tak ada gangguan. Kalau lapisan luar ni ada apa-apa kat luar, dia tak terganggu lah. Tiada rintangan elektrik dan tidak berlakunya kejutan elektrik jika kabel terputus kerana di dalam saja. Okey? Itu adalah tentang gentian optik. Boleh Alright, seterusnya saya cerita satu-satu satu-satu dalam buku kerja. So insya-Allah bab ini adalah bab yang tidak sukar, tetapi dia memerlukan awak lukis gambar, dia perlukan awak tahu darjah sinar dan dia perlu tahu awak tahu apa itu kriteria tertentu saja. Dia bukan macam bab yang sebelum ni, macam bab daya dan gerakan perlu kira susah-susah bukanlah susah. Macam kadang-kadang macam apa ni macam itulah. Alright, so seterusnya masih kita bersama-sama, kita nak tengok pula macam mana bentuk sinaran untuk muka surat 166 pula. Ini juga satu aplikasi yang diberi nama sebagai pemantul Cat's Eye ataupun pemantul di jalan raya. Okey, pemantul di jalan raya.
Baik. Okay, so kita cuba sama-sama lah. Ni lukisan je lah. Lukisan yang mana macam mana nak tunjukkan dia. Memantul secara dalam penuh. Okay, ini adalah yang kita bila dekat jalan raya kita tengok, lepas tu dia terpantul kembali. Okay, so boleh pergi dengan detail. Ini adalah cahaya yang masuk. Cahaya yang masuk. Okay, bila cahaya yang masuk ni sama juga, kita akan dapatkan dia 90 darjah dengan bahan. Okay, nampak 90 darjah. Seterusnya dia akan pantul balik kan secara sudut yang sama, pantulan dalam penuh. So dia jumpa pula yang bawah punya. Sama juga 90 darjah dengan yang bawah. Okay, dia akan terpantul semula lah, patah balik. Okay, dekat sini pula dia sebenarnya sinar tu datang dan patah balik. Macam kita contoh ni kereta punya lampu kereta kan. Lampu kereta pagi pancaran lampu. Datang dekat situ, so kita nampak balik lampu. Maksudnya biasanya waktu malam, pemantul ni dia bila nampak jalan, dia akan terpantul balik, nampaklah cahaya balik. So dia adalah pantulan dalam penuh yang berlaku pada pemantul cahaya pada jalan raya pada waktu malam. Okay, so kita letakkan pemantul. So bila lampu datang, lampu kereta datang, lepas tu kita dapat balik lampu kita. So bila kita jalan nampaklah lampu tu jalan. Mungkin dekat tengah-tengah jalan raya ataupun kat tepi. Jadi kita tengok gambar ini lebih kurang. Okey, siap. Itu contoh untuk pemantul cat's eye. Boleh Alright, next one adalah kita akan pergi secara satu persatu untuk lukisan ataupun latihan. Okey, macam lukis. Jangan risau, nanti saya akan bagi kerja rumah selama seminggu. Saya akan minta soalan melukis saja. So bila bagi soalan tu kena buat lah. Okey, so ini adalah cara melukis. Soalan kan? Sama. Alright, so ini adalah 90 darjah punya segitiga. 90 darjah yang mana dia bersudut 45 sini. Sini pun 45. Matematik biasa, segitiga kita punya prisma kaca adalah 45, 90, 45. Okay, tak ada masalah ni ya. Alright, yang pertama, bila dia punya soalan. Soalan bertanya tentang bagaimana awak nak lengkapkan. Kita lengkapkan soalan Baik, bagaimana nak buat? Langkah pertama adalah awak perlu melukis garis normal. Apa itu garis normal? Saya ulang semula. Garis normal mestilah 90 darjah daripada kita punya paksi ataupun lukisan kita lah. So dekat sini garis normal saya 90 darjah. Mari 90 darjah sini, 90 darjah. 90 darjah, 90 darjah. Alright, seterusnya adalah ini adalah sudut. Bila daripada sini sudutnya semestinya lah 45 juga. Sebab segitiga saya adalah segitiga 45, 90, 45. Matematik biasa je, sudut selang-seli ni. Ni pun 45 kan. So dia 45 juga lah sini. Sebab 90 telah 45, 45 lah. Boleh, matematik ni saya tak ajar. Alright, so next one. Sinar terpantul. Mudah saja. Jawapannya akan jadi warna hitam So saya akan sambung semula. Pastikan dia akan straight saja. Ini gambar dia. Boleh? Yang mana sudut dia adalah terpantul secara pantulan dalam penuh. Inilah jawapannya. Dapat? Selesai. Alright, soalan yang pertama. Hitungkan sudut genting sfera. Okey, saya tinggalkan awak dengan soalan ini. Cuba buat sekarang. Sudut genting prisma. Boleh bagi jawapan di angkasa raya. Sudut genting prisma kaca. Bagi mereka yang tidak dengar, sila cuba sekarang. Kirakan. Kira sekarang. Boleh nyatakan jawapan. Dalam masa 2 minit.
Okey. Sila nyatakan sekarang. Nampak tu. Okey, cuba kira. Mereka yang ada lah. Yang masih lagi boleh angkat tangan. Siapa nak jawab boleh angkat tangan? Jawab. Kira kan sudah genting. Okey, clue dia menggunakan formula N sama dengan 1/sin C. Ini adalah clue. Ha. 42.8. Yes, terima kasih. Sahabat kita telah menjawab dengan baik. Ya, Cik Amirul boleh jawab. Jawapan berapa? 42.86. Amirul telah jawab. Farisha pun dah jawab. Bagus. Alhamdulillah. Okey, boleh? Okey, memerlukan bantuan. Terima kasih Amirul. Bagus. Terima kasih juga Farisha yang telah merespon. Yang lain lagi 1 minit untuk mencuba menjawabnya. Okey. Boleh lah kan? Ada siapa-siapa nak present? Tiba-tiba kan dia nak take over. Present now. Ke macam mana? Boleh tak kan? Siapa nak present? Kalau pandai tekan share screen, dia boleh present. Ambil gambar, ada gambar dia. Tak ada? Alright, so kita discuss sama-sama lah. Habislah 1 minit. Alisa pun dah jawab. Bagus, terima kasih Alisa. Lagi nak cuba try? Lagi nak cuba try jawab? Kita macam break 1 minit, 2 minit lah. Okay, break 1 minit, 2 minit. Okay, Husna pun dah dapat jawab. Terima kasih Husna. Husna, Amirul dan sebagainya. Respon dekat chat box pun boleh. Sebab apa? Saya akan saya akan print out tau awak punya chat box ni sebagai kehadiran dan sebagai awak respon dekat situ. Kita kena simpanlah segala-galanya. Segala-galanya mungkin. Cik awak. Boleh Alright, so kita cuba sama-sama lah. Okay, dah habis satu masa dah tu. Satu masa rehat dah habis. So kita akan cuba jawab. Okay. So ingat lukisan untuk bab ini adalah penting. Okay, lukisan tak susah tapi macam tahu kenapa nak lukis macam ni. Kenapa macam ni? Okay, kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Kenapa begitu? Kenapa begini? Okay. Saya dah boleh tahu dah apa yang berlaku kat sini. Alright. So 50 saat lagi. Masa kecederaan untuk sahabat yang lain nak cuba. Masa kecederaan. Boleh? Masa kecederaan untuk sahabat-sahabat lain. Okay? Boleh? Besar sikit Okay, wah. Berjaya. Alhamdulillah. Alright. So, bagaimana nak selesaikan? Okay, bagaimana nak selesaikan? Okay, kita cuba sama-sama lah. Okay, kita cuba sama-sama. Saya tak tinggalkan awak, jangan risau. Okay, so bagaimana nak buat? So, langkah yang pertama adalah bagaimana kita nak buat? Okay, tadi adalah soalannya N sama dengan 1/C. Okay, N sama dengan 1/C. N sama dengan 1/C Alhamdulillah, kita kembali. Oh, ada nak jawab? Amirul nak cuba jawab? Boleh juga? Boleh tak Amirul? Ada nak jawab? Ataupun nak open mic dan dia nak jawab, boleh juga, tak ada masalah. Boleh je. Dia nak open mic, dia nak cerita menggunakan ini. N sama 1/C, lepas tu seterusnya. Saya macam ada satu benda lah nak buat. Saya macam nak buat kerja macam saya pergi kerja, lepas tu kita buat macam rakamkan video bab ini, kan? Boleh tak? Saya bagi awak seorang satu punya gambar Raja Sina Boleh kadang-kadang kena spotting sikit, belajar. Kita macam buat video. Ini adalah gambar Raja Sina untuk ni. Betul tak? Nanti saya akan bagi tugasan kejap lagi. Kita ada 12 orang, tolak 1 tinggal 11 kan? 11 je lah. Yang satu tu tak tahu dia ada masih lagi ada ke tak ada, tak pasti Mungkin sahabat-sahabat boleh tolong tolongkan 47 sama dengan 1/sin C. Dekat sini kalkulator saintifik amat penting lah. Saya dapatlah 0.6803. Jadi C sudutnya adalah 42.86 pun boleh, 42.8 pun boleh. Mana-mana jawapan yang menghenti dengan dapat. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita akan soalan ni baru kita bagi tugasan.
Okay, 8 sampai 10 kelas kan. So saya akan cuba break awal sikit lah supaya kita bagi masa tu nanti awak akan buat tugasan 9.30. Okay. Alright, boleh ya? Alright, so saya nak tengok lah feedback daripada awak kan. Kita penuh. Itu saja. Boleh ya? Okay. Saya sambung lagi soalan nombor 2 pula. Masih lagi di muka surat yang sama. Okay, masih lagi di muka surat yang sama. 167. Okay, 167. Okay, 167. Soalannya adalah N sama dengan 2.4. Nampak soalan ini dia dah bagi siap-siap N. Awak tak payah hafal N kaca berapa, N air berapa, N udara berapa. Tak perlu. Tak perlu. Okay, so kita akan kira itu untuk formula yang sama. N sama dengan 1/sin C. Saya percaya anda batch KSSM. Kalau macam ni punya matematik tak ada masalah. Sebab cikgu matematik form 3 awak dah ajar dengan baik. Okay, alright. So sama je, 2.4 sama dengan 1/sin C. Okay, tak payahlah kita nak ajar ni darab sini, darab sana kan. Sebab tu satu budak admat. Kelip mata boleh buat ni. Sin C sama dengan 1/2.4. Okay, boleh. So last kali C saya dah kira. Boleh kira akan dapat 24.6 darjah. Boleh? Settle soalan yang kedua. Soalan nombor 2. So kita screenshot untuk kawan yang tak sempat join. Tak apa. Dia masuk, dia keluar. Dia masuk, dia keluar. Saya nampak awak masuk keluar tu. Effort ada. Jangan risau. Saya pun sama-sama dengan awak. Tadi pun saya pun lagging. Kita faham line macam tu. Okay. Semoga pada waktu tu tali komunikasi punya buat. So dia sangat penting. Alright. Okay. Kita terima dia sebagai lagging. Alright, soalan seterusnya. Tetapi saya nak terangkan sikit daripada gambar ni. Boleh tak? Takut pula ada yang confused ni. Boleh tak apa Okay, gambar penting penting untuk kita faham. Penting untuk kita faham. Alamak. Maaf. Biasalah Biasa. Tadi tak pada betul tu ambil gambar. Baik. Soalan yang baik sebenarnya ni. Bagus soalan. Saya suka soalan susah. Alright. So dia nak suruh cari N. Baik, nak suruh cari N. Tetapi awak tak boleh secara directly. Okay, awak tengok dekat sini kisahnya. Sinaran, jarak raja sinar datang. Lepas tu datang lagi. Dekat sini awak nampak satu benda. Yang mana? Sini normal kan? Sudut saya dekat sini 90 darjah. Boleh? 90 darjah kan? Jadi kriteria saya sebelum ni, apabila I betul-betul nilai dia C, maka saya punya sudut terbias adalah 90 darjah. Betul tak? Okey. Jadi dekat sini, okey, apa yang kita perlu lihat adalah sedikit gambar sudut selang seli. Sudut selang seli. Warna merah nampak tak? Macam tak nampak sangat. Cuba biru. Saya cuba mengexplain dengan baik sikit lah ya. Kita detailkan. Ui, sama je. Okay, so ini adalah 55. Dan sini juga selang seli. Ini pun 55. Color tak main peranan yang baik. Maybe hijau. Better kot 9. Gini. Dan sini. Sudut selang seli matematik tingkatan 2. Boleh Jadi bila sini saya 55, sini juga 55 sebagai nilai C. Okey. Kenapa dia selang seli? Ada soalan? Sebab yang ni tadi garis normal dia. Ni pun garis normal yang kita baru buat untuk yang baru. Alright. Dan kita dapat terpasti bila dia C, sini dapat 90 darjah, 90 degrees. So directly awak boleh dapat nilai C sama dengan 55. Barulah awak boleh selesaikan
soalan. Yang mana N sama dengan 1 per sin C tadi. 1 per sin C. Baru masukkan N sama dengan 1 bahagi sin 55. Dan boleh kira lah. Dapatlah jawapan dia 55 ni. Dapatlah jawapan dia N sama dengan 1.22. 1.22. Okey. Boleh? Menarik ya? Dah dapat live. Alhamdulillah. Saya memang cerita saya nak munculkan diri saya kat situ. So hari ni dia tercapai. Okey, alhamdulillah selesai perniagaan. So saya janji tadi saya tak habis dengan 10 betul lah. Saya akan habiskan dengan sedikit kita bagi tugasan. Okey, tugasan kita adalah tadilah content creator ramai kat sini. Ada 11. Okey. Yang hadir adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 per 11. Tak apa. Okey, tak apa, you boleh discuss dalam WhatsApp lah. Kita discuss nanti. Okey, apa cerita pasal content creator? So saya berhenti dekat hari ni. Dekat sini lah pembentukan image. Okey. So kita happen to be dah belajar sebenarnya semua kan kat Bisbab. So kita nak emphasize pemahaman sahaja. Okay, so kepada content creator di luar sana, 11 per 12 yang saya harap ada 11 lah cerita. Okay, okay, so content creator pada hari ini adalah mewujudkan ataupun menyiapkan satu, sebab awak budak-budak IT faham ni kan, TikTok, apa lagi? TikTok biasa budak-budak ni, Twitter, IG, FB bukan nama awak dah. Cik Min Cekung, muka suratnya adalah muka surat 181. Boleh tengok jap muka 181. Ada macam-macam cara sebenarnya. Awak boleh TikTok juga. Tak ada masalah. Saya open je TikTok ni. Okay? Tak kisah Okay. Apa yang saya nak awak cuba buat? Kalau yang paling simple, dia buatlah recording biasa je. Hai, saya adalah Alisa. Saya akan buat Cik Min Cekung pada infinity. Contoh. Pada infinity. Okay. Yang paling raw adalah, yang paling raw ini paling raw. You can go as far as you can. Awak boleh green screen, awak boleh whatever. Saya pun green screen, tapi nanti saya ajar green screen nanti. Kat alam bersemuka lah, kat sini saya ajar. Tapi jangan risau, saya faham awak memang ada yang banyak ramai-ramai. Okay, so contoh contoh pada infinity, apa yang awak akan lakukan? Awak sendiri yang akan lukiskan gambar rajahnya. Okay, ataupun awak dah siap-siap atas kertas pun. Awak ajarlah lukis macam mana. Mula-mula apa? Pada infinity kan. Ini adalah cermin. Boleh? Lepas tu sama-sama lah. Sini boleh pakai kertas graf kan. Ini adalah F. Lagi. Sini adalah C. Boleh? Ini contoh contoh orang pertama, tajuk dia pada infinity. Lepas tu dia juga sambung lagi video. Video tak lama-lama. 2-3 minit dah lah. 10 minit orang dah bosan dah tengok. Tak ada lah. Okay, kecuali awak ada unsur-unsur lain yang menyarik. Itu je. Awak nak buat kartun ke whatsoever. Alright, so ini adalah pada infinity. So lepas tu awak pun lukis lah. Langkah pertama, saya pentingkan awak lukis Raja Sinar je sebenarnya. Langkah pertama tadi daripada infinity, dia terus shoot Raja saya. Dan dia akan terpantul. Ini adalah gambar yang pertama. Ini yang paling raw. Yang paling raw, dia paling simple. Lukis macam ni je dah settle. Okay. Orang yang kedua, mungkin dia boleh pakai warna biru. Sinar yang kedua. Sama juga, dia straight kan. Dan dah dapatlah pantulan persilangan tadi. Okay, yang paling raw, dia hanya perlu color 2 je. Biru dengan merah. Color yang paling raw. Daripada sini, raw materialnya adalah kita dapat persilangan tadi. Untuk image. Image saya akan bersilang warna, mungkin warna hitam kot. Okay, image saya dekat sini bersilang. Sini. Tengoklah pada gambar ni contoh image. Contoh. Boleh faham? Dah siap 2 minit. Ada orang pakai TikTok. Saya pernah tengok dekat TikTok kan. Tak tahulah, bukan TikTok pun tak apa. Contoh kan. Contoh dia tuliskan satu video. Dia tulislah cermin Cekung untuk slide yang pertama. Okay, lepas tu video yang kedua pula.
Satu garis. Lepas tu video yang ketiga, garis dengan cermin. Okay. Ikutlah flow dia. Lepas tu flow yang keempat, barulah siapkan semua. Pam. Video yang kelima adalah ciri image yang terhati. Itu saja. Susah ke susah? Alah, come on lah. Ya. Kita pelajar 21 ke awak? Ke awak handphone tu dah lepas ni bagi kat mak, tak boleh buat video. Awak tak payah lukis gambar awak kat sini. Tak ada pun muka saya kat sini kan?